Okey, secara jujur, kenapa kita tolak pluralism? Sebab macam tu Imam baca rakaat kedua tadi, surah apa? Surah apa tadi? Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat ini sebenarnya mencakupi semua jenis kekafiran yang ada dalam dunia ni, tapi konteks ni khusus kepada musyrikin Arab, musyrikin Mekah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Contoh, aku sembah Allah, kamu walaupun menyembah Allah tapi ada perantaraan patung-patung, ada perantaraan berhala-berhala, ada perantaraan idola-idola kamu tadi. Dan ayat seterusnya kalau kita dengar, wala ana 'abidum ma abadtum, dan aku sesekali bukan penyembah sebagaimana kamu menyembah. Mungkin kita boleh lepas pada level pertama. Hak kamu sebut Allah tu zat yang sama, kami namakan dalam agama kami nama lain. Hak ni pula mari hak kamu sebut nama Allah tu zat yang sama yang kami namakan dia dalam agama kami. Hak tu mungkin boleh lepas. Kami pun sembah Allah. Wala na'a di sini kunci dia. Kunci yang sebenar cara menyembah, cara beribadat yang betul kepada Allah ni mesti cuma satu, tidak akan berbilang. Maksudnya dalam banyak-banyak cara kita nak mengibadahi, cara kita nak menyembah, cara kita nak taat pada Tuhan yang nama Allah, nama ni dalam agama kamu, nama ni dalam agama kamu, nama dalam agama kamu mesti satu, dia tak boleh berbilang bentuk penyembahan dan cara menyembah. Dan kita kena analisis, kita kena cari hak mana bentuk yang paling sebenar, bentuk yang paling Allah nak, bentuk yang paling Allah redha. Tidak ada dan tidak bukan kecuali ibadah khusus yang kita namakan sebagai solat. Ni cara penyembahan yang betul terhadap pencipta kita. Bahkan ini adalah legasi dan warisan Nabi Adam dulu solat, Nabi Nuh solat, Ibrahim solat, sampai Muhammad solat. Tapi nama lain Allah juga, mari-mari ada patung, mari-mari ada batu sebelah, mari-mari ada berhala juga, mari-mari ada kayu juga. Kok mana? Inilah toleransi syirik. Kita tak ada kompromi tentang ini. Walaupun hak tu sama, hak ni ada benda ni tertolak. Hak tu pula jenis masuk rumah ibadat, duduk atas kursi baca buku kecil, lepas tu menyanyi sekali-sekala. Sama ke tak sama? Tak sama. Kita menolak. Hak ni pula duduk di Wailing Wall, tembok harapan. Terima ke tak? Kita menolak. Hak ni pula cucu colok, cucu colok, zuzu. Terima ke tak? Anda rasa ni berbahaya untuk diterima oleh Allah dengan kepelbagaian bentuk penyembahan. Seolah-olah, walaupun gambaran ini mungkin dianggap sebagai biadab dan kurang ajar. Sebagai contoh, orang Islam pi tengok lalu kat masjid, tunduk, rukuk, bangun, tunduk, rukuk, bangun, salat. Bolehlah, aku terimalah, kesian duduk rukuk, tunduk. Pi lalu kat ni duduk baca rukuk, sebut nama aku juga, bolehlah. Pi kat ni duduk cucuk colok, kesian sangat. Bolehlah. Tuhan yang satu ni, hak cipta semua ni, dia tengok lagu ni, bolehlah terima pakai semua. Kalaulah Allah terima pakai semua bentuk penyembahan dan peribadatan pada dia, anda rasa anda nak meletihkan lagi tak diri anda solat 5 waktu? Kecuali cari ibadat yang paling mudah, cucuk colok. Pasal apa ni tak semayang dah ustaz, berhenti dah cucuk colok. Hak ni pun Tuhan terima, buat apa aku nak letih-letih? Hak ni pun terima, tak payahlah buat hak payah tu. Ambil hak mudah. Jadi orang, mari kita buat hak mudah lah. Pasal apa nak buat hak mudah ni? Tuhan terima. Hak tu, Tuhan terima. Hak tu, Tuhan terima. Hak ni 5 kali sehari kena mari. Hak tu hari Ahad saja. Baik, pi hari Ahad saja dah. Berapa pi hari Ahad saja? Tuhan terima juga. Jangan kata aku bagi penampak. Hak tu lah. Sekali je seminggu. Dah sama.
Lepas Tuhan terima, orang akan cari paling mudah, paling senang, paling simple untuk beribadah pada dia. Dan ini tak masuk akal, sorry to say dah. Tak akan pernah masuk akal. Jadi mesti ada satu pengibadahan yang sebenar. Tengok pada konteks ayat ni. Sebenarnya kenapa ayat ni turun? Sebenarnya orang-orang kafir musyrikin Mekah pergi minta pada Nabi. Dah Nabi sembah lagu ni, dia sembah lagu ni, dia minta apa dekat Nabi? Kita akan gilir setiap tahun secara berkala. Contoh tahun ni, Muhammad, kita akan sama-sama menyembah Tuhan kamu. Kami pun tinggal hak kami sembah, kami akan ikut cara menyembah Tuhan kamu. Tahun depan tukar pula, kamu kena sembah apa yang kami sembah. Tahun depan sekali lagi, kamu kena sembah, kami kena sembah, hak kamu sembah. Kita tukar-tukar, kita gilir-gilir. Kalau ada pluralism, sama-sama diterima, Nabi terima ke Nabi tolak? Kalau benda tu tak ada masalah bagi Allah, Nabi terima ke Nabi tolak? Terima lah. Kalau tak ada masalah. Tapi Nabi tolak ke? Nabi tolak, bahkan turun ayat ni. Kami tidak sembah apa yang kamu sembah dan kami bukan penyembah apa yang kamu sembah. Agak-agak kalau nak buat ni secara ayat-ayat bodoh, berapa agama ada atas muka bumi Malaysia? Berapa agama agak? Kita katalah 10. Bila start semua seluruh rakyat Malaysia tahun pertama mesti mai masjid semua. Orang Hindu mai masjid, Kristian mai masjid, hak tu mai masjid. Agak-agak bila pula nak semayang? Tahun ke-11 ni lah. Sebab duk gilir. Dah ada 10 tahun depan kita pergi ke gereja, semua gereja tahun depan. Tahun ketiga semua pergi ke kuih. Tahun keempat semua pergi ke tik. Bila pula mari nak semayang? 10 tahun kemudian baru semayang semula. Anda nak ke? Anda nak ke? Jadi berhati-hati dengan toleransi syirik. Jangan pandai-pandai nak menyamakan, nak meneutralkan agama kita hak suci ni sama dengan agama lain. Tidak sekali-kali. Dan kita tidak akan pernah bertolak ansur dan berkompromi dari sudut pluralisme. Sebab apa akhirnya? Bermain dengan isu Zionisme, maka dia akan keluar di akhir zaman untuk menyatakan dirinya lah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia di alam semesta ini. Dialah pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan dia akan mewartakan dan menobatkan serta menabalkan sama seperti yang berlaku kepada Namrus dan pengulangan kembali kepada Fir'aun. Akulah Tuhan. Ingat, agama tu pun tunggu aku, agama ni 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 pun tunggu aku. Okey, satu ringkas-ringkas lah. Masa berapa ni Cik Imam? Kena berhenti pukul 9 ke 9.30 ke? Kita pergi lagi ya. Yang kedua dipanggil budaya materialisme dan sikap individualistik. Ini juga semakin merebak dan membarah dalam kehidupan manusia. Budaya materialisme. Apa maksud materialisme? Materialisme bermaksud mengagung-agungkan material dan kebendaan. Jadi kita hanya percaya, kita hanya yakin, kita hanya beriman kepada benda-benda yang nampak dan dapat dikesan oleh kelima-lima panca indera kita. Hak lima-lima panca indera kita tak boleh nampak, lima-lima panca indera kita tak boleh kesan, lima-lima panca indera kita tak boleh rasa, benda tu mengarut, benda tu tipu, benda tu tak ada, benda tu ilusi semata-mata. Jadi lagu mana materialisme? Ada nampak ni, meja ada sungguh ke? Ada. Mikrofon ada, Quran ada, masjid ada, tiang ada, tandas ada, paip ada. Tapi bila kita mula membicarakan apa yang dalam agama sebut sebagai ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang sememangnya menjadi kewajipan kepada kita orang Islam untuk beriman.
Sebab dalam awal Baqarah lagi Allah sudah garap dah, allazina yu'minuna bil ghaib. Antara sifat orang yang beriman, percaya kepada hal-hal ghaib. Bila kita bermain dengan materialisme, ini kita akan tolak, ini kita akan nafi, dan kita mula diajar supaya tidak mempercayai perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah di dalam akidah dan agama. Lepas mati, ada malaikat 2 orang akan mari tanya, akan mari nikmat, akan mari siksa, ada soal kubur, mengarut. Lepas mati, ada hidup kembali, dihimpunkan Allah di padang mahsyar, mengarut. Lepas tu kita akan diadili. Siapa yang dapat lepas titian sirat, bawa kitab dengan amal dengan tangan kanan, akan dapat syurga, mengarut. Siapa yang jahat, bawa kitab amal dengan tangan kiri, masuk neraka, mengarut. Sebab benda-benda ni tak boleh dibuktikan dengan kaedah saintifik, tak boleh dibuktikan dalam mana-mana makmal dan lab. Perkara gaib ni kita cuma diminta beriman, berakidah dan mempercayai. Ini rukun. Tapi bila kita bermain dengan isu materialisme, kita diajar apa yang nampak, apa yang boleh sentuh, apa yang dirasa oleh 5 panca indera kita ni lah hak betul. Selain daripada tu, ilusi, penipuan dan mengarut semata-mata. Jadi bila kita tak ada teras soal kubur, kita tak ada teras tentang nikmat, tentang azab dan nikmat kubur, tak ada teras tentang kita akan diadili kembali, tak ada teras tentang syurga dan neraka, maka kita akan hidup tanpa panduan agama. Kita akan membuat sesuka hati kita dalam kehidupan. Sebab apa? Kalau mati pun tak ada malaikat soal. Kalau aku mati pun tak ada seksa kubur. Kalau aku mati pun tak ada nikmat kubur. Jadi ikut akulah nak buat atas dunia ni, aku nak buat apa. Itu materialisme. Dan hari ini mula makin membarah. Bila manusia berlumba-lumba mencari kemewahan, manusia berlumba-lumba mencari kekayaan, manusia berlumba-lumba mencari populariti, manusia berlumba-lumba mencari pengaruh, manusia berlumba-lumba mencari kemasyhuran. Lantas dalam keadaan itu, mereka galik, mereka lalai, mereka lelka dengan nikmat-nikmat dalam bentuk tadi, sehingga melupakan bentuk-bentuk amalan mereka untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bekerja nak cari kekayaan, nak cari duit sampai hilang ibadah dia. Ada orang yang terlampau nak kaya, terlampau nak untung, terlampau nak banyak duit, dia sanggup meninggalkan salat 5 waktu dia. Ada ke tak ada? Sampai nak cari benda-benda leka dan lara tadi, sampai tak sanggup untuk berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Ada. Ada yang takut kehilangan kekayaan dia, tertakut kekurangan kekayaan dia, sanggup dia menafikan dengan menidakkan kefarduan dalam amalan zakat. Woi, bagi zakat banyak ni, aku kena ni 14,000. Kalau bagi zakat ni banyak 1,000, takut sikit duit, takut hilang duit, takut hilang harta dia, dia sanggup nafi tak bayar zakat. Niat-niat dalam hati untuk melakukan ibadah haji sudah hilang, sudah pupus, sudah sirna. Tetapi bila orang bertanyakan harga-harga murah, semurah 1,000 ke Bangkok, semurah 2,000 ke Turki, semurah 2,000 ke mana-mana tempat, oh, boleh aku daftar nama. Lagu mana Mekah? Ilmu tak cukup lagi Ustaz, amalan pun tak banyak, niat pun tak ada, tak elok juga. Dia kena ada niat. Lepas tu bila nak pasang niatnya, dah niat nak pergi tempat tu pun tak ada, tapi niat tempat lain ada. Allah dah tunjuk dah hati kita dibolak balikkan ke arah mana, sama ada keduniaan ataupun bentuk keakhiratan.